Okay, first Assalamualaikum dan selamat petang. Salam sejahtera kepada rakan-rakan trader KSP, KSP 1, KSP 2 dan KSP 3. Yang saya hormati Cikgu Nas, Cikgu Hasbi, Puan Mila as admin. InsyaAllah hari ini saya akan market outlook for a few for kita punya sektor, dan juga kita akan tengoklah a few counter-counter yang berpotensi, dan mungkin ada sesi Q&A apa counter, insyaAllah Cikgu Nas yang akan ni. Kalau yang tak relate dengan counter apa-apa nak tanya a few strategy, we glad to share with you lah. Okay, sebelum kita mulakan, sebelum kita start, kita mula semestinya lah dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, apa khabar semua, sihat? Khabar macam mana counter minggu ni, indeks kita minggu ni? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana profit minggu ni okey ya? Ke masih ada yang hold lagi? Okey, untuk KLSI, counter indeks kita minggu ni, kita dapat lihat satu pun agak turun lah. Saya rasa bulan lepas kami excited lah bila indeks go for 160, 1,600 mata. Tapi sebab saya bulan ni saya agak intraday sikit, kadang saya tak pandang sangat indeks. Bila saya tengok 151 dia sekali tu dia pergi. Dan sekarang ni kita dapat lihat lah dia berada di harga 1531 lah. Okay, kita pergi pada weekly. Okay, kita pergi pada weekly, kita lihat ada sedikit rejection dan dia pergi ke support. Dia mencari support lah, support lama dia di harga sekitar 153. Dan untuk daily kita dapat lihat ada signal bullish. So few brokerage ataupun the few news expect dia akan mencari resistance lama lah di 16. So kita expect mungkin ada potential for technical rebound. Good news for us. Okay, cuma biasa technical rebound ni bila dah lama merah, dia akan hijau dan kita banyak pilihan lah sampai tak tahu nak pilih mana. Okay, kita pergi kepada small cap weekly. Okay, ada sedikit dah capai resistance lama dan kita lihat ada rejection dan dia tak mampu untuk break, dan potensi untuk retest RBS di sini pun ada, dia cari Fibo 03 ataupun dicari RBS lama ataupun Fibo 05 lah. So itu untuk KLSI dan small cap kita. Okay, untuk sektor fokus 4 sektor yang saya lihat menarik pada kali ini. Okay, pertama health. Jika kalian tuan-tuan perasan, minggu lepas banyak konten healthcare, Glove yang buat kenaikan daily yang agak menarik. Antaranya Solution around 50%, Adventa 20%, Bintai 13%. So kita dapat lihat ada a few what we call 52 week low, technical rebound. So kita expect for weekly dia akan cari lower high. Okay. So mungkin ada satu minggu game untuk healthcare ni. Kita tak expect more. Tapi kalau counter-counter yang kalau tuan-tuan ada pegang counter-counter yang healthcare, jumpa lower high, boleh consider untuk take profit dulu lah. Jika dia ada momentum lagi, re-entry semula. Bagi contoh Adventa Solution, kalau ni basic counter yang asing gerak, dia akan gerak sekali lah sama-sama Glove dan sebagainya lah. Okay, untuk daily lebih kurang lah kita nampak ada bullish kan. So seperti cakap tadi, dia akan cari lower high di 246 ataupun 247 sekitar begitulah. Okay, kita pergi pada transportation. So dia ada pin bar. Apa yang menarik, dia ada pin bar. Transportation pun all time high kan sebelum ni. So dia ada pin bar, agak lama dia berehat. Saya rasa siapa yang pegang Freight, Haber, Suria masih menanti untuk dia boost. So kalau ikut signal ni ada pin bar, jika dia mampu bullish, monitor rapat, jika mampu closing bullish, look good setelah hampir 3 minggu dia berehat lah. So transportation yang agak menaik saya rasa berdalam bulan ni, CHGP, Chinhin, Sihab antara yang naik, dan leader dia Post dan Toshin limit up baru ni kan. So boleh monitor lah counter-counter transportation. Haber pun nampak ada signal bullish yang baik lah.
Okay, untuk industri produk, agak menarik sektor ni, industri produk, sebab dia banyak. Dia banyak sektor bawah dia. Dan satu field of financial tu kita ada hampir 7 sektor tak silap, kayu-kayan, proses engineering dan sebagainya. So jika tengok pada sektor, ada signal bullish for weekly. Jika pantau, jika mampu bullish untuk kali ini, so boleh tengok-tengok lah. Okay, kalau untuk industri produk ni, saya cadangkan, kalau biasa yang saya buat, saya akan fokus for trending sector dan juga trending counter lah. Especially for 52 week high dan juga all time high counter. Itu boleh diutamakan, ataupun counter yang agak signifikan kenaikan dia. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan tengok a few sektor kayu agak mendominasi lah pada minggu lepas. Tetapi NWP dominan mentiga. So we hope for that kind of stock we focus more lah. Okay, last but not least, sektor teknologi. Expectation to pull back at golden Fibo. Kalau contoh for weekly, dia akan expectation to pull back at the golden Fibo ataupun golden sini kan, mungkin RBS lah, sebab dia ada sign of weakness ni, ada candle merah. Cuma apa yang menarik counter tech ni, kita nampak ada pergerakan yang baik lah untuk bulan ni. Emolus, VSTech, apa lagi ya, Elsoft, MFSV, GFTech. So we hope for more lah. Tapi for index, kita nampak ada signal bullish lah. Okay, tu untuk empat sektor yang saya lihat menarik. So tuan-tuan boleh, kalau menarik tuan-tuan boleh tengok-tengok jugalah. Okay, untuk sektor lain kita akan review juga. Okay, for properties, di sustain at RBS for weekly counter, weekly chart. As long price tak break, still ada intact for uptrend lah. So for properties ni, Gang Construction, sekarang ni kita ada sentimen for PRN, Melaka and Sarawak. So few macam tu, iSaham dia ada satu screener for Sarawak counter. Jika tuan-tuan tengok ada counter yang tu, mungkin boleh tengok lah, tapi kita expect for mid term and long term lah. Okay, untuk plantation, pun lama agak berehat. Dia cuba untuk buat higher low tapi tak berjaya lagi. Potensi to rebound daily, at least lah dia pergi boleh to go for lower high lah, in case kalau dia berjaya ada minat belian lah. Saya rasa dalam sebelum ni ada market review, antara yang naik, saya rasa ada few sentimen yang kata ada kenaikan, ada kemasukan buru-buru kan. So for now, tak ada sentimen yang nampak dengan saya dengar lagi. We are waiting for that lah. So for construction, same, mid for long term. Sama macam property tadi, we expect in case lah for PRN ada sentimen yang good, mungkin boleh intact a few counter lah. Okay, consumer pun sama, drop banyak, mungkin budget antara yang effect lah, sebab banyak kita fokus pada sektor healthcare dan juga a few teknologi for 5G. So for mid term to long term is good. Index tak cantik, tapi jika ada stok yang buat pada HL, boleh beri pemantauan lah. Contoh consumer macam satu Bahvest kot antara yang agak menarik. Bahvest, Inature, Key, macam Aeon yang melibatkan consumer lah. Okay, untuk balance ni boleh lah untuk tuan tahu. Kita boleh komunikasi daily bila di low. Untuk 2-3 days game, insyaAllah boleh. So jumpa lower high ataupun untuk counter tu, kita boleh consider untuk take profit first. Jika dia memang ada minat beli yang baik, kita boleh consider untuk stay lah. Utilities pun sama, dia test RBS dia, support dia. So mungkin ada technical rebound. Energy, okay, energy burn oil tengah pull back lah, boleh hold dulu. Tapi saya rasa ada few counter energy yang agak menarik, mungkin sentiment for better report macam RL, Wasiong dan a few counter lagi lah. Dan finance, big drop for our index due to cukai makmur. So banyak counter yang sektor yang, tapi kita as Muslim tak ada yang fair sangat lah kan, sebab kita tak ada counter for finance lah. Okay, saya ulang sekali lagi, for 4 counter untuk for this month, this balance for 2 weeks of November.
healthcare, transportation, industry product dan teknologi. Untuk yang properties, plantation, construction, consumer, boleh fokus for sector, for counter, for untuk mid term ataupun long term lah. Okay, ada soalan untuk bursa untuk market outlook kita? Nyaring suara Ali. Tolong apa sektor yang menarik anyone. Nanti saya share dalam ni ya. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, saya sambung pada ni. Okay, tak ada. Okay, for sentiment, saya share a few for sentiment lah. Kalau tuan-tuan nak ni, kita ada few sentiment. Komoditi macam beroil tadi agak turun. Kita ada sentiment for besi pun sama, ada few issue with Chinese. Nasdaq, okay. PRN, dua negeri kita, Melaka dan Sarawak. Dan ada few saya baru dengar baru ni for tapering, US tapering. So orang kata apa kita kena just aware for that kind of thing. Tapi as a trader, kita fokus for counter lah. Kita nak fokus for the index. Kita fokus tapi nak too much lah. As long kita jaga trading plan, insyaAllah ada potensi. Okay, kita pergi pada watchlist kita. Ini pun semalam saya sempat dengan Cikgu Nas. Satu sampai kami ada review of few things lah. So for validate, saya bagi kepada dulu lah. Validate daily dan validate weekly. Dan a few momentum lah. Momentum ni mungkin konsep T1, T2 ataupun as long tak break mother candle, tuan-tuan boleh perhatikan lah. Okay, jika ada komen kat ni, kalau saya tak boleh tengok kan. Kalau tu mungkin Pak Eli ke boleh tolong baca, atau Ronin boleh tolong baca lah. Okay, kita pergi pada counter pertama. Chin Hin. Ini untuk Daddy dulu. Okay, Chin Hin ni kita nampak lah for validation. Dia membuat HL validation. Dua candle lah kan. Dua candle, bull candle, satu, dua. So for trading plan, saya akan letak kat sini. 18 ni as validation area. So kalau tuan-tuan boleh queue. Kalau saya punya style lah, saya akan buat buy zone. So antara 18 ni, mungkin 2-3 bit around that, satu atas satu bawah, saya kira as good entry lah. Macam saya tak kejar for sharp entry, saya lebih prefer for average entry. Sebab kita tahu konten ni ada potensi untuk ke atas. As long dia ke atas, kita pilih dia konten yang potensi, harga tu kita boleh nego lah. So saya pun tak stress. So for expectation target with 4% reward risk, so at least 5-8% for the reward lah. Dan kalau tengok volume pun ada minat belian yang baik, Chin Hin ni. So boleh tengok lah. Okay, Chin Hin ni dia ada a few counter yang related. Antaranya dia geng-geng CHGP dengan Sign. Same company, so tuan boleh tengok lah kalau digerak biasa dia akan gerak. Kalau tak sehari sama, mungkin esok sekali. Okay, ni untuk daily validate lah. Kedua, Stella. Stella ni counter yang kali ikut tak cantik lah sebelum-sebelum ni. Dia tak adalah menarik. Cuma menarik dia kat mana? Menarik dia kat volume baru ni. So for daily dia ada shooting star, pattern morning star, good signal. Okay, dia validate satu ni dan satu candle ni lah. So bagi saya dilihat agak kuat. So kalau untuk entry, kalau anda kata lah, saya akan buat zone sama juga, validate di area 108. Sama 2-3 bit bawah ataupun 2-3 bit atas. As long dia mampu tak break, saya akan consider as good entry lah. Okay, ni saya punya style juga. Biasa saya akan tengok a few thing lah untuk counter ni, untuk contoh untuk minat belian dia, bagaimana hari tu. Jika baik, saya akan take peluang. Jika tak, saya akan maybe hold a few days lah sehingga dia betul-betul ada peluang. Kalau ikut T1, T2 dia T4 lah. Kalau by T1 konsep kan. Dia pun breakout 20 days rasa ni. 20% for 50 week high lah. Okay, seterusnya FIHB. Okay, FIHB ni dia menarik sebab dia price dekat RBS. So kalau sekarang tak consider validate high low kan, dia tengah high dan kita nak buat high low, tapi kita boleh tengok kat 1 hour TF, 1 hour TF ataupun 4 hours. So dekat sini kalau anda kata price mampu break 685,
So saya akan ready for take position lah. Sebab ni counter breakout, so kita expect in case dia tak break, kata apa, in case dia tak break for breakout kan, breakout mother candle, so dia ada intact lah. Chest ball buat breakout 20 days, kalau betul-betul pasang volume dia pun agak menarik, agak tinggi minat belian, so kita expect for more lah. Dan apa yang menarik lagi, dia counter yang 52 week, menghampiri 52 week. Okay. Kalau tuan-tuan perasan, saya biasa share counter, kalau yang warna pink ni, ni counter yang dalam fasa all time high. Kalau yang warna biru ni, dia fasa 52 week lah. Kalau ungu ni dia reversal lah. So itu saya punya style marking lah. So saya lagi senang saya nak tengok counter ni potensi dia bagaimana. Sebab counter yang potensi 52 week high ni dia lagi menarik lah. Dia punya reward dia. Okay, yang ke apa ni, MGRC. Yang ketiga MGRC. Nanti Corona pun banyak bagi buy call counter ni. So menariknya dia 3, kalau untuk daily dia lah, dia 3 askar hijau. Kita for 1 hour. So 1 hour kita tengok dia dah validate 1, 2, 2 candle sini kan, area sini. So jika dia in touch for 1975, area tu 1-2 bip atas bawah, saya consider untuk entry lah. Dan kat loss saya 4%, di sekitar 189 lah. Expectation, at least dia pergi ke lower high dia lah, 14%. 4 to 14%, 3-1 lah. Okay, dan last for not validate ke sini, for RL, dia test RBS, test support dia. So dia ada volume minat belian yang baik. So mungkin kalau tak ada profit taking yang agresif, ada potensi untuk dia pergi lagi. So for intraday player, boleh tengok-tengok counter ni juga. So volume petang pun agak menarik sebelum ni. So for swing, waiting for higher low. If ada chance, tuan-tuan boleh take position lah. Kesesuaian risiko tuan-tuan. Bagi saya 7% lah untuk yang ni. Kalau tuan-tuan rasa mungkin nak tunggu bawah lagi, tunggu dia higher low sesuai, tuan-tuan boleh take position for this kind of counter lah. Cuma dia counter energy, expectation at least lah, mungkin agak slow sikit gerak. Mungkin dia cari ni mungkin dalam masa, tak sure lah, kalau ni pun 1, 2, 3, 4 lah. Kalau ikut ni dia 4 hari kan dia tu pergi ke sini. So mungkin seminggu kot boleh kot, InsyaAllah. Okay, ada soalan setakat ni? Merdu dah suara saya. Tak ada? Okay, tak ada. Kalau tak ada, saya pergi ke weekly. Weekly validate. First, VS Tech. Apa yang menarik VS Tech ni, dia keluar quarter report. Saya share for KSP 2. Positif. Dan dia pun counter teknologi. Counter all time high for counter ni. Kemudian ada rejection sikit kat sini. Cuma saya lihat dia potensi lah untuk at least dia close, at least dia cari semula dia punya 50 tweet ataupun all time high lah. So dia validate 2 candle lah, kalau ikutkan weekly 1 candle je kan, tapi for now it's okay lah. So as trading plan, buat sini. So ya Allah. So okay, 4%. Saya punya style sama je macam Cikgu Nas punya. Saya tak pandai sangat guna ATR setakat ni. Semalam baru saya pasal Cikgu Nas agak tekankan ATR. So based on candle, so based on week. So kalau kita letak kat sini mungkin akan touch kan. So kita bawah sikit 1-2 bit. Dan at least target price 4, 8 lah. At least ideal lah. Sinilah saya buat 9 lah. Okay. So kalau tuan-tuan tengok ia berpotensi, tuan boleh monitor lah counter ni. Okay, yang ketiga, Pantesh. Kat viral, trendy kat counter ni. So dia validate doji kat sini dan ada higher low dah validate dah kan bagi saya lah. So starting plan, ni macam mana saya nak buat? Saya consider lah at least lah di test area sini. Break apa? Okay, 7% for 14% lah. Dia at least dia cari all time high dia lah di harga 695. So ekspektasi saya macam itulah. Saya minggu lepas untuk saya intraday, counter ni mempunyai minat belian yang agak baik lah. Saya nampak volume masuk agak baik. Tuan-tuan boleh perhatikan jika dia turun tu dengan volume atau tidak. Tapi kalau tengok volume sekarang ni, ada minat belian yang agak baik lah banding sehari sebelum tu dan sehari sebelum ni lain.
So boleh take a look for this counter. Okay, yang ketiga Unicorp. Saya Unicorp, Unicorp dia ada 52 week kat sini. So dengan ada momentum ni, expectation at least lah dia boleh cari 52 week dia, 8% from now. So for trading plan, saya letak sini. So saya akan queue lah area mungkin RM1.53 atau few 2-3 bit dengan target 6% risk dan juga 12% reward lah. So okey lah 21 kan. Okay, yang ketiga CSGP. Saya rasa Cikgu Nas ada share kat dia punya ni. CSGP ni, okey lah CSGP ni kenapa saya minat dia? Oh, dia tak pilih dia apa kot. CSGP ni saya expect for 3 askar hijau lah. 1, 2, 3 askar hijau. Dia pernah naik tinggi ke arah sini. Even dia banyak buang tapi dia ada minat beli yang baik. So kita expect mandakan sektor transportation pun nampak agak menarik. Dia property ni tapi dia ada relate dengan transportation. So boleh tengok lah for counter ni. Okay, ada soalan untuk counter weekly validate? 1, 2, 3. Okay, tak ada, cantik. Okay, last but not least, counter for momentum lah, intraday ataupun weekly juga menarik. Tapi saya fokus continue untuk intraday lah biasanya. So for dominant, PBA agak maintain, volume naik, sekarang kurang. Always pasang stop loss dan hit run lah. So kalau tuan-tuan nak beli kata BO, so biasa saya akan pasang stop validate area di 113 ni. Jika minat belian boleh maintain hingga tengah hari, saya tengok dia potensi lah. Counter ni ringan sikit, kalau tengok bayar dia punya Q dia agak orang kata apa agak ringan lah. Dia pernah naik turun. So sharp entry is ideal lah for this counter. Kedua Argitech, bertahan agak, BO stock juga bertahan agak atas RBS. Kalau lama di RBS ini. So volume mengering. Jika ada minat belian baik berbahaya untuk minggu ni, potensi untuk buat new high lah. 52 week dia kat sini. At least mungkin dia cari 52 week high dia yang baru. For Argitech ni ada a few news baru ni saya baca, rasanya Speedmart punya boss ada jadi major shareholder untuk Argitech ni. So jika ia mampu menarik buyer, mungkin ada potensi lah. Jika tidak, mungkin sell on news lah. Okay, ketiga untuk yang ni Evergreen. Tak zoom out Evergreen ada potential for reversal. Chart uptrend ada validate high low di lower TF, boleh consider lah. Dia bawa breakout kan. So breakout ni biasa dia menarik sikit. So kalau tuan-tuan nampak ada validation di high low ataupun untuk intraday, kalau nampak ada buyer yang menarik, sebab volume minat belian dekat sini agak menarik lah bagi saya. So for intraday is a good. Kalau sini pun kita nampak macam kata apa, bullish engulfing kot. Boleh lah. Okay, dua counter yang terakhir, edaran, breakout stock. So kita nampak dia bertahan di half mother candle. So dengan volume pun makin kurang. So expectation tuan-tuan boleh validate high low dia dekat 920. Jika biasanya kalau saya, kalau dia mampu sustain hingga, kalau contoh dia naik, dia mampu sustain by 10 PM, 10 pagi, insyaAllah dia boleh make new high lah. Berapa banyak, Wallahualam lah. Edaran pun teknologi tak salah saya. Okay, dan last but not least, Kenhin. Validate for our TF, kita harga 104. Breakout stock juga, momentum stock ada. Rasa limit up dia hampir limit up. Tahniah kepada holder kalau dia masuk. As long bertahan atas half body mother candle, look good lah. Dan dia juga menghampiri all time high counter tapi 30% lah daripada all time high counter. Okey, so ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 counter banyak kan? Okay, kalau cara saya, since saya pun intraday player, saya pun ada few swing. Mana yang volume masuk dulu, saya akan berhati dulu lah. Contohlah Isnin nanti apa yang saya buat, saya akan buat macam ni, so saya tengok change kan, biasa pagi tu mesti ada dia naik 2%, 3%. So mana yang
saya rasa okey untuk saya ada swing ataupun intraday, saya akan consider lah untuk minggu tu. Itu style saya lah. So kita dah ready training plan. Mana yang kita rasa macam Cik Guna cakap lah, apa pun gitu, emosi kata okey, teknikal kata okey, kita bismillah lah. Jika tak, kita tengoklah konten lain dulu. Okey, rasa sekian saja untuk saya pada petang ini. Jika ada soalan, boleh ikut Cikgu Nas. Boleh tanya kat Cikgu Nas lah. Okey, cukup kan, 20 minit. Okay. Alright, terima kasih Ali. So kalau ada soalan nak tanya Ali berkaitan stok pun, Ali boleh sharing dia punya pandangan lah sekali-sekala kan. Apalah sangat. So boleh nak tanya ha. Ini lebih kepada kita sharing trading idea lah bukan buy call, bukan apa. Kita just sharing kita punya trading idea. So kalau nak tengok sama ke tidak trading idea tu, cuba tanya Ali Okay. Ada tanya volume, ni saya actually ada yang free. Kalau saya tak ingat nama dia apa, tapi sebab saya dah pernah subscribe Indi Datuk ni, so dia ada macam hijau ni, sebenarnya volume kita ada colour kan. So ni mungkin anggaran lah, mungkin nak tepat tu saya tak sure. Tapi kalau kita tengok hijau ni belian, kuning ni jualan. So kalau hijau boleh mendominasi, mean dia ada orang kata apa, kuat lah. Tapi nak kata average yang tepat, better boleh tengok kita punya apa, what we call lah, brokerage lah. Itu lagi tepat lah. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, saya serahkan kat Cikgu Nas. Ada. Okay, Hello. Assalamualaikum Cikgu Ali. Ali, continue Ali. Ada yang tanya tu. Okey, boleh. Share screen. Hello. Boleh? Saya tak ready. Sila tuan. Okey. Macam ni. Kita dah tengok sektor, kita dah tengok dia punya apa tu stok kan. Lepas tu kadang-kadang ada satu stok tu dia duduk dalam banyak sektor. Jadi macam mana kita nak tahu dia ni teknologi ke atau plantation atau dia macam ada 2-3 sektor lah yang dia kita baca profil dia lah. So, macam mana kita nak tentukan dia tu duduk kat mana? Kalau saya kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan buka lah web dia. Nak tengok apa dia buat. Tu first lah kan. So kita boleh tahu contohnya Seagen, dia transportation tapi dia ada macam CJ workshop tu, saya tengok lebih kurang tu logo dia. Untuk kadang dia boleh jadi banyak bisnes lah, dia relate lah. Macam Tuan Faiz pernah share sebelum ni. Contohnya Mylax. Kalau tu pasal Mylax ni jenama elektrik kan. Tapi sebenarnya dia ada elite related for properties lah, based on dia punya prospectus dia. Itu yang Tuan Faiz share kat saya lah. So kalau untuk tahu detail, kita boleh pergi tengok apa bisnes dia buat, mana yang dominan. Tapi kalau for now, kalau saya, kita boleh tengok price action dia as keutamaan. Kalau kita nak tahu based on sektor, kadang-kadang dia macam campur-campur. Saya faham soalan tuan. Saya pun kadang tengok kat iSaham kata macam ni kan, dekat Trading View tanya macam ni. So kita boleh kata dia sama, tapi kita boleh fokus on sektor, on counter tu sendiri. Jawab soalan ni ke tak? Sebab kadang-kadang dia punya sektor involved dia tak update kan, cikgu? Betul. Kadang dia adalah kadang dia macam tu kan, PKP kan, banyak company dia diverse dia punya kata apa, business as to sustain for their business kan. So kita akan nampak a few thing lah, tapi as for info it's okay, good untuk kita tahu. Yeah, so I suggest that they can actually keep on reading the latest info where if they in others group they share the information, which I think lah, if got time. Yeah. Betul. Ada soalan lagi? Tak ada soalan dah.
Kalau soalan kita tutup majlis. Dekat komen ada soalan tadi. Mana pendengar, oh Tuan Sedania. Tuan, Cikgu Ali. Ya, oh sorry saya tak ni, saya tak komen. Sorry. Yang pasal counter tu tadi, ataupun kita nak tengok based on the platform apa yang dia specify kat situ. Sebab saya tak rasa takkan kat ni platform macam brokerage lah, tak semua. Untuk macam platform brokerage maksud tuan? Platform trade lah. Kan ada kita boleh juga situ, kan? Boleh juga. Kalau tuan-tuan nak as kita punya ni lah. Macam saya peribadi, saya tengok tu as macam orang kata as info. Tapi basically untuk lain saya lebih tengok macam mana ada minat belian yang baik ataupun jualan yang agresif. Jika ada minat yang belian yang baik, saya akan take part. Jika ada minat jualan yang agresif, saya akan tunggu dia validate higher low lah. So supaya kita tahu konten tu dah habis orang profit taking dan mula ada minat belian semula lah. Okay. Saya tambah sikit lah, sebenarnya betul lah tu. Kita tengok dekat platform lah, dia register masuk bursa ni sebagai apa. Kalau register under industry product, so bermaksud dia punya core project is fall under industry product lah, macam tu. Boleh saya faham ada contoh macam AT macam-macam buat kan, buat glove, buat teknologi, buat tu. Kita tengok dia punya core business tu. Kalau kita confuse dia register bursa tu dia pakai core apa, dekat platform kita boleh refer lah yang platform tu updated ni. Boleh Di? Right. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, saya sambung for Sedania tadi. Bagi saya dia tengah reversal. So dia tengah cuba untuk validate kat sini, dua candle bull merah. So kalau dia in one side for candlestick, saya tengok dia ada potensi untuk 3 watt solder lah. Saya tengok dengan minat belian yang baik lah. So mungkin untuk target di sinilah lower high dia. So tapi consider lah for Sedania ni, since dia kata reversal, mungkin akan ada profit taking yang agresif juga, melainkan ada a few sentiment yang boleh push dia to go higher. Dia macam data prep kan, lebih kurang. Okay, ada soalan lain? Warning, tu kita PM tepi Ronin, jangan risau. Malam ni komik dah. Okay, kalau tak ada saya tanya soalan. Pernah organizer tanya soalan. Kontak FSPM. Ali, semua tak ada Ali. Okay, sorry. Okay, for SFBM, for now I think dia breakout kan. SFBM ni tak. Saya tengok. Oh, tak lagi. So tengah buat higher high. So waiting for validation lah. Kalau dia mampu break ni, so boleh consider entry lah. Continue penny. So kena check entry lah. Tapi volume minat belian nampak ada. Okay, potensi untuk breakout kalau boleh, kalau ada. Okay, tu je kot. Okay, alamak konten ni saya tak ni sangat lah. Kalau Cikgu Nas kot boleh handle untuk counter lah. Tapi saya nak share a few strategi trading boleh? Boleh Ali, sila. Banyak technical lagi bagus. Kita nak improvise our system kan. Okay. Benda tu kami mau. So dia datang daripada lepas lah saya punya, kan biasa saya buat analisis for breakout stock, mana yang perform, mana yang unperform, mana yang naik. So saya tengok macam mana dia boleh. Contohlah bulan lepas kalau tuan-tuan perasan saya share for BO stock cases kan, Ibrahim dengan Theta 1%, Ckedis 80%, Chinhin 68%, Power dan 10% kan. So saya kata, macam mana saya boleh, taklah terlepas semua, tapi nampak potensi tu ada kan, even konten merah. So saya kata macam mana saya terlepas konten ni. So apa yang saya buat,
saya tengok, saya akan pasang alert. Alert tu mean setiap counter yang buat kenaikan 3% ke atas, dia akan trigger kat screener saya. Okay, kedua, saya akan pantau counter yang make 7% kenaikan 7. Biasalah saya akan pantau yang 5% ke atas lah. Okay, sebagai contoh, kalau tuan-tuan perasan, sepanjang kita November ni, berapa counter yang dah buat kenaikan 20% ke atas? Kita teka kat komen. Yang dah buat 20% ke atas profit. 1, 2, 5, 10. Macam tu tuan komen kat komen lah. Teka kat komen, 7. Lagi? Macam tak banyak je kan. You mean the percentage of returns, is it? Yes, profit. Mean kalau kita tuan-tuan masuk 1 November, counter tu dah buat kenaikan 20% ke atas. 15. Okay, 3 jawapan lagi. In one day or 1 week? Or... Sepanjang November ni. Mean 2 minggu November kan. Sepanjang 2 minggu November ni. Even market merah. 15. Okay, satu lagi jawapan kalau ada. Jocelyn berapa? 30. Okay, lagi? 49 banyaknya. Okay. I go check mine. Kalau tu tak. Ali mute. Okay, counter yang jaya buat 20% sepanjang November. Ada apa? 33 yang saya jumpa lah. Dan apa yang lebih menarik, atas 40% ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 counter atas 40%. Dalam keadaan market merah. So saya kata, macam mana saya boleh terlepas counter ni? So bila saya kata macam tu, okay, bila saya tengok itu, so saya akan pantau. Biasa counter-counter macam ni, dia tak akan naik sekaligus lah. So dia akan naik, contoh MWP kan. Yang ni mungkin dia dah naik banyak sekali lagi lah. Dia akan naik sikit. Dia naik sikit sampai sini. Dan sampai NLP tak silap 68%. Scanwolf. Price range. November saya ambil November lah. Bukan 10 hari lepas ni November. Bukan 86%. Scanwolf anak. Kita lah Tafi 140%. So bila saya kata macam ni, macam mana saya boleh terlepas counter ni? So bila saya tengok, mungkin saya kena kata more precious with the counter yang ada momentum. Sebab saya pernah terlepas counter RJT, PMB masa awal tu. Saya kata, okay, saya kena make sure, saya kena cari cara macam mana saya nak masuk counter ni, macam mana saya nak hold counter ni, dan bila saya nak jual counter ni. So saya cari, saya kata saya buat filter tu lah, dan sebab saya ada masa lebih sikit, so saya akan go for intraday lah. Tapi kalau nak katakan peluang, setiap hari ada peluang. Cuma kita kena, kalau macam tuan-tuan sebut mungkinlah agak mencabar kan. Tapi in term of peluang, insyaAllah saya ada peluang lah untuk kita. Kalau 20% ni antara counter dia. So last but not least, saya nak kata sini, okay kita concern for index, for sector. But the most important is we concern for the counter first. So insyaAllah ada peluang. Hatta kalau tuan-tuan intraday, saya pun berperasan setiap hari akan ada counter yang 10% ke atas. So saya pun sekarang saya cuba macam mana saya nak cash counter ni, macam mana saya nak cash counter ni. Dan bila kita dah cuba tu, okay, kita kena buat macam ni. So mungkin masa saya beza, masa tuan beza, mungkin kita punya ada kekangan beza. Tapi insyaAllah kalau kita cuba tune sesuai dengan cara kita, insyaAllah ada peluang lah. So last but not least, try to find the opportunities even in the red market. Kalau tuan-tuan dalam KSP3 kan, share counter, dan KSP2 kami share counter dan sebagainya lah. Okay, that's all lah untuk saya punya trading strategi untuk hari ni lah. Tuan Ali. Saya? Ya. Okay, tadi yang dia cakap pasal apa? Set alert tu kan? Okay. Jadi maksudnya set alert tu, selepas dia buat kenaikan 3% ataupun 7% macam tu? Okay. Punya alert, dia biasa kita mungkin tak, contohlah Tafi ni kan, kat sini mungkin kita terlepas kan. Okay. Tapi bila kita tengok ada signal kenaikan, dia mungkin ni masak sebab saya intraday, so saya ada chance lah kan. Tapi kalau kita nak masuk lower time frame, mungkin ada peluang lah. Biasa yang saya buat, setiap kali counter yang ada kenaikan, macam saya buat sini lah, tak lemah sebatang pun. Saya lebih kata
Ni filter saya. Tapi senang pun, tak adalah yang kompleks sangat pun. Sekejap, yang mana filter dia? Saya set counter yang buat 3%. Saya akan tengok. Okay, so bila tengok, saya akan tengoklah counter tu. Kalau contohnya lah, kalau saya pasang Scanwolf, kalau tuan pasang Scanwolf, macam nak dia naik sikit. So kita boleh kata mesti ada something sebelum ni breakout kan. So bila itu kita boleh take note lebih lah. Jika ada peluang di lower time frame, kita boleh masuk for swing. Tapi for intraday, kita akan mungkin lebih tengok untuk momentum dan minat belian dia lah. Kita tak tahu counter tu naik berapa banyak, tapi kita boleh kata consider for what we call consider for mesti dia naik bersebab dalam keadaan market merah. Dan kadang-kadang betul keluar news kan, kalau pasal nak news Dinex ambil tuan yang Scanwolf tu ada ambil dan sebagainya lah kan. Tapi kita still going for trading plan yang ideal lah dengan risiko tuan-tuan. Maksudnya selepas habis satu hari tu, petang tu Ali check balik kenaikan dia berapa persen hari tu, macam tu? Betul, saya akan tengok. Okay, faham. So kita macam saya dulu saya buat macam ni tau, saya setiap hari saya buat mana validate. Lepas tu bila banyak kan kita kadang top 10 counter kita sendiri boleh tak masuk. Betul lah. Kan? So macam macam mana ni kan counter lain naik, kita tak adalah nak FOMO tapi kita cuba nak ambil peluang lah. Dalam masa kita cuba, macam soalan saya tanya, setiap hari saya tanya macam mana saya nak masuk counter tu dalam masa sama saya mampu jaga risiko saya. Kan, kita tak naklah rugi kan, kita nak jaga risiko. So kalau saya for intraday is good lah kan, tapi kalau tuan-tuan swing and mungkin kerja dan sebagainya, tuan-tuan adjust lah sesuai dengan tuan-tuan punya menarik. Tuan-tuan boleh cover risiko tuan-tuan dan sama tuan-tuan make profit. Boleh. Okay. Sebab saya mungkin macam saya pasal saya agak free sikit kan. So mungkin beza sikit. Kalau tuan-tuan mungkin beza kerja, tuan-tuan at least grab lah, cuba sesuaikan lah. Tapi dah sama tak adalah. Ini saya punya style sebab saya macam bila saya lama depan skrin kan, saya nak waktu saya optimum lah. Mana kalau ada content ni, macam mana saya nak cuba take opportunity dalam sama saya kawal risiko saya. Okey Ali. Menarik ni Ali. Terima kasih Ali ya. Sama. Dia kalau kenaikan harga macam saya sendiri lah, saya peribadi setiap hari saya akan saya tunjuk apa yang saya buat lah. Setiap hari saya akan tengok counter yang contohlah ni kan, counter naik. Counter yang naik atas 7% ni, 7% saya akan simpan. Okay, ini saya ambil contoh lah. Dia panggil, saya consider as trending counter. Sweet tu kan. Okay, ni counter yang pernah naik atas 7% lah. Itu saya ambil Woodland lah. Woodland dia pernah naik, saya rasa minggu kedua tu lah. Minggu kedua 5 November. Okay, bila dia pernah naik macam ni 5%. Okay, lepas tu tuan-tuan tengok dia naik after that to 10%. Sama macam Scanwolf, dia pernah naik second week November, ni saya ambil second week dia naik 15%, 17%. Lepas dia naik for second day 29%. Tapi ni lebih kepada sebab saya intraday, so it's chance lah for saya. Tapi kalau tuan-tuan ada work from home, tuan-tuan ada orang kata a little bit masa, mungkin tuan-tuan boleh perhatikan lah. Cuma saya nak kata it's a good way. Mungkin kita punya view tu lain, tapi kita boleh contoh kalau lower time frame macam saya masuk untuk intraday, kita masuk time pattern 2, time tengah dia breakout, dia retest. So benda tu agak membantu saya lah daripada dari sudut percentage and winning rate. So kalau sebelum ni saya tengok, kali ni saya boleh ada dalam tu. Tapi yang sama kita tak adalah nak kata we are going for too many kan. Tapi so far it's profitable for me, and then is sama-sama is manageable risk for me lah. Betul. Maksudnya kalau ada counter naik, jangan tinggal. Jika tuan-tuan free untuk masa, tuan-tuan boleh usahakan lah. Oh, saya tarik di screen ni. Boleh je, dua-dua boleh. Kalau most active, dia akan ada di most active.
dia akan, kita nampak dia naik kan. Kalau di screener dia macam beza sikit lah. Ya soalannya? Tuan, kalau intraday tu tuan ada set berapa profit ataupun persen yang tuan nak dapat ataupun tuan macam main the whole day? Oh, menarik soalan ni. uh, saya as long tak break structure, saya try lah. Ada certain contoh saya ada few ideas lah yang saya guna. Saya takkan cut loss tapi saya akan cut profit. Mean kalau contoh counter tu dah naik 5%, tiba-tiba lah saya masuk contoh harga RM1 kan, dia naik 5%, tiba-tiba dia pergi ke harga 3%. Okay, lepas tu saya akan cuba cut profit dulu lah. Saya takkan biar saya ada dalam kerugian lah. Even sikit pergi 3%, so saya akan hold. Tapi kalau dia naik lagi, saya just ride the trend lah. For KPI, buat masa ni, ada few counter lah yang agak big win, ada few counter yang agak slow. Tapi saya lebih suka as long tak break structure, 40 kecat, we can hold lah. Okay, terima kasih. Okay. Dah saya setuju kot saya punya perkongsian. So kalau ada soalan boleh pass ke Cikgu Nas lah. Oh, indie mana ya? Okay. Oh, yang ni saya pakai Gun support. Okay, satu lagi. Satu lagi lah. Saya bagi idea untuk saya lah. Okay, bagaimana saya manage watchlist stock saya? Saya bagi Abi Hazan dulu boleh? Sebab saya macam Hazan ni macam saya takut tak ni ya. Bagi Abi Hazan dulu, nanti saya jawab lagi. Okay, buat Abi Hazan. Okay, market tidak sesuai untuk emosi pelaku. Betul lah, saya tak nak katakan, bagi saya tak nak kata intraday ni senang lah. It's not easy lah. Kita ada terceduk, kita ada tu. Tapi kita berbala untuk berlatih lah. Sebab kita dalam tuan-tuan dalam KSP, kita ada very committed cikgu. Macam saya pun banyak tanya Roni, tanya Kak Nana. So kita boleh consider as good support untuk kita sama-sama belajar lah. Saya pun still belajar lagi. Indie saya pakai indie, ni saya pakai Gun support lah. Okay, ni saya share bagaimana saya buat watchlist lah. Biasa breakout stock kan, kita ada breakout stock sini. Okay, ini satu Isnin kan. Okay, saya akan bahagi kepada 3 kategori. Okay, kategori pertama saya akan bagi PSL Corp counter ni, yang warna pink ni macam saya tadi, dia all time high counter. Apa yang saya boleh tengok contoh kat sini. Tak ada ahli legend. Okay. Ni legend saya belajar dari Roni banyak. Okay, so sini ni saya akan tengok dia all time high counter kan. Maknanya kalau dia 52 week dia sama dengan all time high. So saya buat warna pink. YBS all time high. Saya buat warna pink. Kalau warna biru dia 52 week high. So bila saya contoh setiap hari, apa yang saya buat bagi kanan saya laju tengok counter tu. Okay, saya tengok antara counter yang all time high, 52 week high dengan counter purple ni reversal lah. Kita Mobilia di tengah kata breakdown trend je tu. Saya akan utamakan counter ni lah yang dalam keadaan all time high. Sebab apa? Dia tak ada profit taking yang agresif. Dia tak ada orang kat belakang ni lah. Contoh apa ya? Yang rated sikit, Amelux. Kan? Maknanya dia tak ada orang nak profit taking belakang ni. So pelabur akan tengok, boleh naik lagi. Sebab tu kalau tuan-tuan pasal counter yang tetafi apa? Dia tak ada orang nak profit taking belakang. So dia akan lebih ada potensi for go more lah. Tu antara yang saya punya kriteria. So bila saya share kat tuan-tuan, saya kata 5% to 20 tweak all time high. So it mean this counter have good potential to go more. Memang kita nampak macam sikit-sikit kan, tapi yang nampak sikit-sikit dah 140% dah tak saya. So itu cara saya share lah. So bila pagi-pagi, biasa saya buat apa yang saya buat. So saya akan tekan change ni. Mana yang hijau, saya akan beri perhatian. Ada untuk intraday ataupun swing lah. So biasanya counter yang berada dalam all time high ni dia lagi rancak lah kenaikan dia kalau time market okey.
Kalau time market okay ni mostly counter yang macam healthcare dan sebagainya lah. Itu antara yang biasa saya perhatikan lah. Saya nak katakan tu atau buat dua kali. Saya mostly kalau 52E warna biru ni, mean dia ada banyak resistance lagi lah. Contohnya SNC Asia kan, dia near 52 week kan, dia 16% daripada 52 week, tapi in structure dia banyak. Mana kalau contoh orang beli kat sini mungkin ada profit taking lagi lah, tapi in that current year dia ada good potential bagi saya lah. So itu lebih pada how saya develop, how saya evaluate counter tu based on reward. Sebab kita kalau business kita nak yang untung kan, kita nak yang ada potensi untuk lebih jauh lah. So mostly kalau even market berdarah pun kita fokus more on sector counter tu sendiri than of tapi kita tengok lah sektor kan, kadang dia effect for the orang kata apa, pergerakan counter tu secara tak langsung lah. 52 week all time high. Saya bulan ni saya lebih fokus counter yang mana volume masuk dulu, saya akan perhatikan betul-betul mana volume masuk dulu. Sebab kita nak counter yang aktif lah kan, sebab kita masa kan, kita kalau kita tunggu macam tak, kalau saya kan agak lama depan ni, so dia macam tak efektif lah bagi saya. Tapi kan maksud saya nak kejar untung yang banyak. It's lebih I want my time give a good kata apa, return lah in term of saya invest kat masa saya kat depan komputer, I get the good potential return. Rugi still ada, kita bukan pemilik bursa kan. Itu je lah kot in how saya manage watchlist. So how to saya utamakan volume in near 52 week, near ATH, saya akan consider as first lah for reward purpose. Rasanya itu saja untuk sesi semi sharing. Jika tuan-tuan nak discuss apa, sharing idea, I will like to share lah. I mean for macam saya pun kadang saya jumpa Iman, Kak Azimah untuk kita tukar-tukar idea. Saya okey untuk tu. I think many idea yang saya dapat daripada Iman, daripada rakan-rakan lain, Ronin, Kak Nana. So kita boleh give a good idea lah. Oh, tepat kepatuhan. For now, saya cakap 50-50 lagi lah, 50-50 lagi. Still on improving for my intraday purpose. Dan juga ada few things lah saya nak baiki lagi, saya nak tanya Cik Gunas lagi. Habis sekarang saya pun tengah backtest a few ideas lagi. So hopefully if you guys want to share any ideas or comment, let me know. We can have a good discussion for this kind lah. Okay, itu je kot. Okay, saya serahkan kepada Cik Gunas for the Q&A for counter lah. Saya rasa Cik Gunas lagi juga SB pun ada untuk counter. Dia lagi dominan lah for counter. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ali. So okay semua dah dapat So banyak Ali sharing ni. Rugilah dia dah present tak minta tips kan. Mintalah tips. Ada nak minta tips lah, saya bagi ni 20 minit untuk Ali lagi. Ada tiap ni pun saya antara faktor saya rajin, I think dalam KSP ramai yang rajin lah. So Kak Ronin, cikgu pun very committed. So I give full credit for them lah, for like macam give a good vibe for us to sharing and to share tu betul lah. Tak apalah, tapi tu saya dulu masa mengajar KSP, saya cerita sikit lah pasal Ali ni So tambahan sikit macam mana Ali dia boleh jadi agresif macam ni kan. Yang dulu dia ni, dia awal-awal kelas tu dia senyap je kan. Tiba-tiba kita banyak buat MTM, lepas tu kelas dia yang paling banyak bertanya sampai nak menjawab soalan dia tu naik, apa benda budak ni tanya kan. So dia punya conclusion dekat sini kan, kalau kita nak
berjaya ataupun kita nak menghasilkan sesuatu kredit ataupun untuk diri kita sendirilah, kita kena put satu inisiatif lah. So Ali punya inisiatif ni dia tak malu bertanya. Even soalan tu kita sebagai cikgu pun, macam saya sebagai cikgu pun, saya rasa apa soalan macam ni kan. Tapi benda tu di luar kotak kan, luar kotak pemikiran dia. So jangan malu bertanya. So kena put satu inisiatif macam tu. So jangan lupalah. Especially untuk KSP 3 ni, kalau banyak malu bertanya, kita tak dapat. Kalau banyak bertanya, insyaAllah banyak benda yang kita boleh bongkar lah. Daripada tak tahu boleh jadi tahu. Saya nak tanya Ali. Terima kasih cikgu selalu jawab soalan saya. Ali, saya nak tanya. Ya, saya doktor. Berapa lama pengalaman Ali berdagang dan berapa umur Ali sekarang? Oish. Kalau umur yang tepi ya. Pengalaman berdagang, doktor rasa berapa lama? Teka lah, teka lah. 1 tahun lebih kot. Actually saya start buat CDS saya siap bulan 5, hujung bulan 5 tahun ni. So bulan 6 saya first class dengan Mahat Bursa. Tapi saya adalah kawan-kawan saya je, tapi saya tak ada CDS lah. Tapi dan sebab saya tengok bursa ni dia ada peluang yang contoh kita tak perlu cari orang, macam juga Hasbi cakap lah. Kita tak mampu jual, kita tak mampu nak orang kata KP kan. Kita pun takut nak macam mana orang. Boleh kenal KSP? Saya join yang saya join dulu satu grup Dr. Zulfa for what we call lah, ada indikator dia lah. Dan saya very good initiative for Dr. Zulfa. So dia betul ada dia promote grup RSI dan saya ada session dengan Cikgu Nas waktu tu kot. Saya ingat saya tanya petang saya rasa. So saya tertarik bila Cikgu Nas share pasal bila dia buat replay tu. Saya rasa macam something for this kind. So dan lepas tu kita join pun harga yang agak berbaloi tak terlalu rasa macam overrate dia terlalu murah. So sehingga sekarang dan saya rasa kekangan saya sebab saya kerja shift tengah hari. So many time lah saya ada masa yang agak baik untuk saya latih skill saya. Dan mungkin tahun depan saya akan masuk office sebagainya. So I hope I can try lah mana yang saya kurang saya cuba cover for future lah kan. At least mungkin 6 bulan pertama kita akan struggle lah sikit sleepless sebagainya. Saya ingat awal-awal tu agak sleepless lah. Tapi bila kita dah ada best cikgu Hasbi selalu pesan yang selalu tengok chat, selalu pesan selalu buat latihan, so kita boleh dapat lah. Saya percaya tuan-tuan akan kerja sebagainya, komitmen tu kita beza kan dengan family sebagainya. So give a time untuk diri kita supaya kita boleh make a good profit lah. Dia Ali ni juga dulu dia banyak sangat trading strategi. Lepas tu dia dah sekarang lebih fokus kepada 2 ke 3 trading strategi. Betul lah Ali ya? Kalau ikut sejarah. Sebab saya dulu saya rasa sebab kita macam kita baru kan, momentum tu dia jadi semangat sikit lah kan, orang baru kan, awal-awal kan. So last I think saya combine lah. Contohlah saya nak cakap one of strategi saya lagi. Saya still guna. Saya contohnya lah, saya akan buy sector. Lepasan saya pernah share ni saya ada buat by FA. It's not by untuk too many lah. Tapi saya rasa saya berbaloi lah, baloi. Untuk saya, at least saya tahu apa kedudukan dia contoh by sector kan. I mean kalau saya share kalau tuan-tuan, saya pekan kalau saya kata counter transportation ni, I mean counter ni saya tengok lah. I mean saya pilih dalam banyak transportation, ini yang ada pattern. So saya berani nak share lah. Dia banyak kan kalau contoh. Kalau untuk transportation kat bawah ni, dulu saya buat macam mana? Saya tengok satu, saya tengok ikut harga. Sekarang ni benda tu develop lah. Kita macam kita compile kan, validation. Kalau ni kan, penat kita nak pilih satu kan. Tapi bila kita tahu okay ni counter ni kat all time high counter. Potensi dia macam ni. Counter ni kat 50 counter. Potensi dia macam ni. Tak ikonik. Mungkin good tapi macam ni lah. Dia ada banyak boleh masuk kan. So benda tu bagi saya kalau sesiapa yang mungkin the feel itu, the feeling is good, but by the time kita akan macam cikgu kata, kita akan feel mana yang terbaik dan kita cuba improvise lah sesuai dengan masa kita. Mungkin lepas ni saya masuk office, mungkin tak ada masa saya nak post apa kan. So saya akan
cubalah sesuaikan dengan saya punya trading strategi. Tapi it take time lah. Okay, ada lagi soalan? Soalan kedua, yang tepi lah. Saya muda lagi, saya muda bawah 30. Okay, satu lagi tip untuk P3 kan. Nantilah, saya percaya tuan-tuan dah biasa dengan indikator. Tuan-tuan dah biasa dengan indikator. Bila tuan-tuan kat SP ni, it's okay to use indikator. Tapi beri sikit ruang untuk tuan-tuan fahamkan market structure tu sendiri. Dia akan ada benda loophole yang indikator ni dia tak beri kita satu jawapan yang cantik lah. Bukan dia tak beri satu kita punya ni yang baik. Tu it's okay untuk use kan. Kita pun nak cari dulu kan. Apa validate ni? Dah cross kan, belilah kan. Tapi cross beli turun. Pernah? So that kind of thing dia akan masa. Tapi insyaAllah baloi. Bila kita dah faham market structure, validation. So lepas ni kita nak buat penilaian tu dia lagi seronok lah. Satu lagi tip yang saya share, yang saya perasan lah, bila saya guna laptop, dia beza dengan saya guna monitor. So to be more kata apa, this is cosmetic lah, saya tak suruh tuan-tuan esok pergi beli monitor kan. Bila tuan-tuan ada monitor, dia punya perspektif kita tentang chat tu saya rasa macam 100% beza. So memang saya percaya ada yang make 100% by handphone saja kan. Kalau tuan-tuan nak go for more serious, let's go for monitor. So tuan-tuan akan dapat one view yang mungkin handphone takkan dapat bagi, mungkin laptop pun takkan dapat bagi. Saya guna 27. Office pergi mana saya beli monitor terus. So beli 24 pun okey. Sebab kita nak kata apa, lebih serious lah for this kind of thing kan. Don't take it too easy lah. Dan saya takkan cakap saham tu mudah. Saya takkan cakap saham tu mudah. Okay, tu je kot. 4.30 lah. So saya serahkan lah ke Cikgu Nas mula. Dah 10 minit kan. Alright, Ali, soalan bonus tu daripada Dr. Mahfuz. Tuan Ali pernah tercedok? Saya, basically risk saya 3 to 5% lah. Below then saya tak akan ambil lah. Dia sebenarnya dia pucuk pangkal nak terciduk teruk ni bila selalu pakai teknik harapan. Teknik berharap dia jatuh boleh naik. Itu selalu terciduk lah. So kalau kita tak nak terciduk teruk ni, kita kena ada trading plan. Kalau kata kena cut loss dulu. So trading plan kita tu tak salah, kita dah masuk validate. Tapi mungkin penyebab lain, sentimen ke apa. KLCI kita ni very react dengan sentimen semasa lah. Contoh macam politik especially kan. So have to cut loss, memang kena cut loss. So ada peluang masuk balik, masuk. Even siapa kalau perasan Zenger tu pun dia dalam 10 trading dia tak 10-10 berhasil kan. Tapi dia boleh minimize, dia boleh akhirkan in overall dia boleh still make profit. Sebab apa? Dalam 10 trading 8 berjaya, 2 tak berjaya. In overall dia masih make profit. Contoh macam tu. So kita punya trading plan kena ada lah sebelum masuk sesuatu stop. Macam nak kahwin lah. Nak kahwin, kita lelaki ni nak angkat nikah. Lepas tu ada perjanjian kan, kita nak kena jaga isteri kita. Lebih kurang macam tu lah. Boleh semua? Salam. Ya Hakimi. Saya nak tanya lah lebih kepada, nak minta nasihat pendapat sikit lah cikgu. Boleh. Macam mana kita nak build up balik self confident dalam trading ni, sebab terciduk banyak kan, almost 90% daripada modal, daripada 10 tinggal 1,000. Jadi nak build up balik tu, nak build up confident lah. Confident dengan berbekalkan modal yang sikit ni. Alright. Berapa lama trade? Hakimi, berapa lama trade? Saya kalau ikutkan trade tu cikgu, sebab yang trade sebenarnya
lebih kepada macam follow by call lah cikgu. I see. Tak ada kata macam yang kita belajar dalam KSP ni kan ada buat higher high, higher low kan. Sebelum ni macam ada tarik trend line macam tu je lah. Tapi macam tak kena macam ada cikgu cakap kadang trend line pun tak boleh pakai juga. Sebab memang structure apa-apa pergi ke market structure dulu kan. Betul. Jadi saya nampak lah sesuatu kat situ. Cuma sekarang ni macam nak biar balik daripada yang modal yang kecil tu cikgu. Macam mana cikgu? Nak bagi confident lebih. Sebab counter tu macam mana saya pun tak tahu. Macam sebelum ni lebih kepada macam kan dalam kalau grup Telegram kan ada kata counter tu counter ni kita pun just follow lah. Kalau rezeki dapat. Sekarang ni masih berdagang dengan 1,000 tu? Saya ada sangkut dekat counter apa Asia Fly tu. Masih berdagang lah. Okay, cuba try seminggu tak trade boleh? Kalau you boleh kawal emosi seminggu tak trade, seminggu tak ada order kan, nanti PM saya. Nanti baru kita pergi ke next seterusnya. Apa emosi yang kita kawal? Saya tak trade lama lah cikgu. Memang saya sangkut dekat Asia Fly tu. Memang loss banyak kat situ juga. Jadi saya macam je lah kat situ. Dah berbulan jugalah. Sebenarnya dah profit gitu kan. Lepas tu rugi. Macam teknik harapan lah cikgu cakap. Saya nak cuba nak cut loss lah sekarang ni. Tak apa macam ni. Untuk Asia Fly tu, kalau dia betul-betul dalam trend, apa-apa pun dia akan pergi cari lower high, betul? At least lower high tu kita minimize sikit yang kita punya losses lah, betul? Okay. Betul Jatuh lolo mesti buat lower high. Lepas tu dia jatuh lolo balik buat lower high. So dekat lower high tu cuba jual dulu. Okay. Jual dulu, dah ready, baru kita cari stok lain. Okay, baik cikgu. Nak masuk ni dengan emosi yang tak terkawal ni lagi sebenarnya lagi buat kita nak jatuh banyak pun ada lah So clearkan semua portfolio kita yang kita rasa memang dah counter ni dah mati dah barai habis kan. So clearkan dulu portfolio tu. At least kita minimizekan kita punya losses. Lepas tu baru buka buku baru. Kadang macam Cikgu Hasbi selalu highlight lah kan. Bila kita portfolio kita ni ada counter yang kita, maksudnya counter yang teknik harapan tu kita dah simpan lama. Lepas tu emosi kita bila tengok benda tu pun akan terganggu juga kan. Salah satu faktor jugalah. So benda pertama Hakimi kena buat, Hakimi kena clearkan dulu portfolio, minimizekan losses tu. Clearkan dulu semua. Lepas tu baru pergi ke next akidah lah Hakimi dah clear semua, nanti baru PM saya lah. Ataupun PM Cikgu Hasbi ke, ataupun tanya dalam KSP3 apa nak kena buat. Boleh? Okay, baik cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Ya, Cik Zul. Nak tanya sikit lah cikgu Apa boleh ni kalau kita terbeli satu-satu counter tu dengan harga yang tinggi macam contoh BTSC petang tu kan. Jadi bila harga tu dah tinggi, kadang-kadang besoknya tu kita macam teragak-agak nak cut loss lah bila lepas dia turun. Tapi lepas 2-3 hari tu dia macam naik balik. Jadi kalau macam itu, kalau kaedah untuk TP dia macam mana juga? Sebab saya yang lain tu saya belum belajar lagi yang bab-bab yang pakai Fibo semua tu. Okay. Saya share screen. Kita masuk satu stok dalam keadaan okay, contohnya cikgu contohnya itu hari saya terbeli wong. Kenapa terbeli? sebab saya ni selalu biasanya free petang. Saya selalu free tu petang tu, jadi saya akan tengok counter tu macam ada momentum tu, saya rasa macam besok boleh naik lagi tu saya belilah. Cuma bila petang tu biasanya kan dah tinggi harga. Faham? Jadi saya mengharapkan besok pagi tu saya ada free, saya boleh dapat 1-2 bit tu saya jual lah. Cuma kadang-kadang saya loss. Habis kan? Kadang-kadang pagi tu saya tak sempat nak monitor kerja dah. Benda tu saya dah tak sempat nak cut loss ke, dah tak sempat nak TP ke. Jadi lepas tu saya macam loss dah nak TP ke, nak cut loss ke. Okay, dia first nombor satu bila kita masuk BTST,
besoknya kita kena ada masa lah awal pagi tu. Tak boleh kita kata tak ada masa sebab kita nak masuk BTST ni penjualan kita adalah besok sebelah pagi kebiasaannya. So kita kena ada sedikit masa yang perlu diambil untuk clearkan kita punya position. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita BTST pada chart yang sedang uptrend macam ni, dia punya structure ni macam Wong ni sedang naik. At least lah kalau kita termasuk dekat sini, kita boleh break even balik dekat sini. Kan? Kita dah termasuk dekat X sini. Tiba-tiba besok lusa price tu jatuh. Dia buat high low, dia naik balik. Kita masih boleh inilah orang kata break even ataupun ambil sikit profit. Tapi kalau kita masuk BTST pada chart yang sedang jatuh macam ni, ini memang teknik harapan let's say kita beli kat sini, puncak sini, of course lah dia nak makin jatuh. So bonus dia kalau BTST lebihkan kepada chart yang sedang uptrend. At least kalau terjatuh kita tak sempat jual macam case Cik Zul ni. So kita masih ada masa lagi, mungkin dalam seminggu, mungkin 2 minggu untuk kita break even lah. Nampak tak? Kenapa pemilihan stok kita uptrend? Inilah sebab dia. At least kalau kita salah masuk, especially beginner lah selalu masuk harga tinggi, at least bila jatuh tu kita tak risau. Dia naik balik tu kita boleh break even. Setuju tak? Setuju. Cikgu nak tanya sikit Rio. Boleh? Boleh tak kalau katakan kita jadikan BTST ni pada counter yang tengah uptrend sebagai satu indikator untuk kita swing? Kita masuk BTST tapi kita nak swing macam mana tu? Apa trading plan? Kalau BTST besok jual je lah. Oh, okey baik. Sebab kita BTST ni kita bukan buy high low tau, kita buy high sell highest. Kita bukan buy low sell high. BTST ke intraday ni dia as long ada momentum dia ada volume, dia ada price naik. So kita beli sebab kita nak tumpang momentum pada hari tersebut yang boleh dibawa sampai besok pagi. So bila kita kata BTST ni memang istilah dia besok memang kena jual. Sebab apa? Kebiasaannya macam ni. Contoh macam Wong. Kita BTST lah dekat sini. Besoknya price naik 1-2 bit saja, lepas tu dia down. Itu yang kita nak kena ready bila BTST. BTST ni kebiasaannya memang ketika volume ni memang tengah tinggi. Tengah tinggi kita BTST, tengah tinggi kita BTST. Sebab apa? Kita yakin besok 2-3 bit kita boleh dapat lagi daripada entry price kita. Boleh? Cik Fatah. Okey, yang kalau in spesifik dalam kes Wong ni cikgu ada potensi ke? Maknanya kalau kita kata nak buat calculation dari segi TP tu, bila katalah kita dah untung sikit tu, okey, dia punya level TP tu macam mana nak kira cikgu? Okey, cerita Cik Zul masuk BTST kan, betul tak? Ya. Sekarang dah jadi swinger, nak jadi investor ke? Tak ada kan? Sebab dah itu dah terbiar. So kita TP kita, okey, TP kita semalam kita ajar dekat kelas based on supply and demand lah, ataupun support resistance, betul? So dekat sini mana kita nampak resistance yang paling kuat? Most touches adalah resistance. Dekat sini ke? Dekat high-high yang maknanya kan high-high yang candle dia buat tinggi tu lah, dekat 1.895 tu. Sini. Ataupun pada resistance yang paling hampir lah. Sini. So banyak tak resistance dia? So 1, 2, 3 ada resistance, betul? Betul. So kalau dia lepas 187 dia boleh pergi RM2. Lepas RM2 boleh pergi 216. So ini yang zone untuk kita penjualan lah. Boleh. Kita boleh tunggulah maknanya ya. As long chart uptrend okey. Betul lah. Yang kita tak nak, jangan kita tunggu-tunggu tiba-tiba patah, tak nak jual lah. Janganlah. Sebab kalau beli low tu kita boleh naikkan trailing stop kan. Tapi kalau kita dah tinggi macam ni, tu yang jadi confuse tu macam mana nak TP bila. Beli harga berapa? 84 tu. 1.84. Oh, sekarang dah profit dah. Dah profit, cuma saya tak tahu macam mana nak. Kalau ikut istilah BTST 2-3 bit pun dah cukup kan. Mungkin kalau nak ikut gun, ikut gun. Gun cerita dekat mana gun? 18 berapa? 1.9 ni. 1.83 support. 1.83 support TP?
1.9. Mungkin 189 ni boleh jual. Ambil satu bit below daripada resistance. So kita boleh pakai formula tu dululah ya. Boleh. Okey. Gua faham. Dia kalau beli rendah tu senang, tapi bila dah tinggi ni yang macam goyang. Sebab nampak satu hijau, dua merah, satu hijau, dua merah. Betul. So kita BTST kena faham besok mesti jual. Kalau kata harga jatuh kena cut loss. Itu je. Sebab kita masuk cara BTST kan, buy high sell highest. Intraday pun buy high sell highest. Kita bukan swing yang cari low sell high. Itu different trading plan. Okey, Igo faham Igo. Terima kasih. Alright. So untuk next week dan week berikutnya kena berhati-hati sikit lah. So kalau tengok dekat sini ni, kalau kita buka pit stock ni, dia kata upcoming quarter report ni berlambat nak keluar. So counter ni macam-macam ragam akan keluar lah. Nak limit up tiba-tiba, nak limit down tiba-tiba, nak jatuh banyak pun tiba-tiba selalu. So ini sekarang dah musim-musim quarter report. So dia clear position sampai bila kan? Sampai Januari lah. So November, December, be careful dengan kita punya trading plan. Tak ada setup menarik, tolong jangan masuk lah. Kalau tak biasa dengan quarter report punya reaction, tiba-tiba price naik, kita beli masuk BTST kan. Masuk BTST tiba-tiba get down. So benda-benda tu kita kena be ready. Sebab apa? Quarter report banyak. Ada yang react, stock to react sebab quarter report. Insider dah tahu. Contoh macam ni kan, insider dah tahu. Dia beli dekat bawah sini, dia dah push harga. Kita sebagai buyer dekat atas ni baru masuk. Dekat harga RM2. Tiba-tiba light berapa hari harga jatuh sebab apa? Quarter report keluar. So benda-benda macam tu kita kena ready. So kalau tak ada trading plan jangan masuk. Boleh semua. Faham juga. Faham Faham juga. Cikgu. Ya. Boleh tanya soalan? Cikgu, saya ada pegang kata sign. Okay, niat untuk swing. Cumanya yang baru 2-3 hari dia dah buat doji kecil kan? Okay, kalau macam ni cikgu nak kata kena berhati-hati lah maksudnya. Cuma volume tu kecil je, tak ada volume tu kecil. Cuma saya buat yang tu, yang buy candle tu, candle besar tu saya benda trading stock tu saya dah naik pada 1290. 1290. 1290. 129 betul, 129. Oh, dekat candle inilah, betul lah. Betul kan? Alright. Okay. Kalau ikut yang berdasarkan apa ni Fibo, jangkaan untuk dia nak pergi ke wave 5 dekat 15. Jadi itulah tanya pendapat cikgu. Kalau misal kata yang saya letak tu betul tak 1290, takut dia touching yang tu. Okey je, sebab memang dia perlu pullback. Sebab apa dia memang perlu pullback. Cuba tengok dekat sini, harga naik ke atas. Volume macam mana? Menurun ke bawah. Volume so adanya sifat divergent, betul tak? Maksudnya dekat sini kita kata kenapa volume kecil dekat sini? Harga dekat sini atas. Sebab apa? Orang tak nak pun beli harga tinggi, betul? Betul. So apa yang kita boleh jangka, price ni mesti nak pullback. Betul lah? So biarkan price pullback. Kalau kena kita punya cut loss tak apa. Oh, jadi yang saya tak trailing 129 tu betul lah. Kita tak boleh bawa kepada candle tu kan, cikgu kan? Okey je, as long dia breakout. Setiap kali breakout candle, setiap kali tu kita tak okey je. Kalau nak jual dulu, ambillah maximum profit. Sebab kita tahu mungkin dekat sini mungkin kebarangkalian tinggi tu, kata exhausted tu lebih tinggi. Sebab apa? Volume tak ada dekat atas sini. Sebab orang tak berani pun beli harga tinggi untuk push lagi tinggi. Itu logik dia yang kita boleh nampak dengan chart ni sendiri lah.
Tapi kalau saya jual dulu contoh 80%, 20% tu tak ada, tak apa kan, tu trading plan kita Boleh. lah. Betul. Kan. Ada higher low Maksudnya top up ambil balik. untung. Boleh je. As long kita dah secure kita punya keuntungan. Azlan, you pun ada Saya- sign girl. Ya, ada 110. 110. Saya masuk situ. I masuk 103. Last Friday I let go already. Tak boleh tahan. Fed up. Ada pegang lagi lah setakat ni. Cuma belajar yang KSP punya, Cikgu nak cakap berdasarkan candle lah. Kalau dia sentuh candle tu, tak ada skill lain lah tu. Kalau tu dia turun balik, macam tu lah. I see. Okay. Okay. Tengok esok. Betul. So simple lah. Kalau breakout tu kuat, dia mampu sustain above. Itu je. Betul lah. Kihin. Banyak orang kejar kihin ni seberapa petang besoknya gap down lah. So apa jadi? Yang mungkin yalah bergantung. So trading plan tu penting. So jangan kita kejar chase highest lah. Chase high, jual highest untuk swing. Jangan. Yang kita nak buy low, sell high. Kalau kita intraday, hari ni mesti clear position. Kalau kita BTST, besok pagi mesti clear position. As long ada keuntungan. Itu je kita kena faham. Tiada istilah teknik harapan yang boleh dipakai. Lagi-lagi sekarang ni tengah musim quarter report kan. So be careful on your trading plan. Kadang kita Cikgu, saya pernah dengar saya pernah dengar video cikgu sebelum ni yang intraday dengan BTST. Cikgu ada sentuh kalau dah naik, kalau yang kat dalam grup. Okay. Dalam grup ada list YouTube. Cikgu ada highlight kat situ. Biasa kalau naik mencanak-canak ni, biasanya standard 9 hari dia akan pull back. Ada cikgu sentuh macam tu. Betul. Itulah breakout trading. Dan kalau kira counter dah dekat dah 9 hari, 8 hari lebih kurang lah lepas breakout. Betul. Ini contoh Tita lepas breakout kan. Breakout 1, 2 kalau dia terus naik tu biarkan dia naik 9 hari berturut-turut. Kita jangan kejar. Nanti dia pullback adalah kita punya entry. So 1, 2, 3, 4. Sorry daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pullback. Inilah konsep 9 candle kan. Dia jatuh pun mungkin 9 hari lepas tu dia pullback. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul juga? 9 hari. Ini Fred Tam pun cakap benda yang sama kan. Even The Mark naik pun dia cerita benda yang sama. Counter yang sedang jatuh tu, jatuh 9 hari kita alert lah. Ada je peluang intraday macam ni kan. Ni beli pagi, jual petang dah. Sekarang ni jatuh berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dia cuba rebound tak mampu So dia sideways. Alright, boleh? Depend pada momentum tapi kebiasaannya hari ke-8, hari ke-9 dia dah mula bagi signal untuk rebound lah. Buku cakap macam tu kan. Saya cuma ikut je. Nampak adanya lebih kurang. So kalau kita pakai breakout trading, breakout valid, kita hold position kan. Sayang kalau kita tiba-tiba nak jual. Alright, ada soalan lain? 890 orang ni. So tak ada apa Tak ada apa, okey je Cikgu Hasbi ada nak tambah ke apa ke? Tak ada, okey good luck. So quarter report, be careful So ini masa-masa untuk tercedok selalunya berlaku lah. Sebab apa? Kita tak ready dengan trading plan So be careful quarter report. Again saya remind.
So right, so kalau tak ada apa, terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi di minggu akan datang. So next week kita bersama Puan Asmida daripada KSP 1. Assalamualaikum cikgu. Ya, Puan Ayati. Cik Ayati Ya. Ya. Saya nak confirm Scanwolf Warren tu, kalau based on 9 candle yang kita start mula kira daripada 5 November ke cikgu? Scanwolf Warren. Right, Scanwolf Warren. Okay, breakout dia dekat mana? 5 November tu dia buat 50 week high. So dekat sini breakout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah kena ready lah untuk exhausted dah. Oh, okay. Sekarang dah kena ke 7. Sebab awal keluar cikgu. Tak apa. Dia tak semestinya 9 tu baru nak jatuh So dia depend. Kalau dah nampak exhausted macam ni, jual dulu. Ini antara contoh stok yang betul-betul rebound ikut 9 rukun 9 candle lah. Naik 9 candle, turun pun 9 candle. Rebound macam tu. Okay, terima kasih cikgu. So kalau tak ada apa, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam, terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu.